الحمد لله رب العالمين. روي عن الحارث بن نبهان أنه قال: كنت أخرج إلى الجبانات فأرحم على أهل القبور وأتفكر وأعتبر وأنظر إليهم سكوتا لا يتكلمون وجيرانا لا يتزورون وقد هم من بطن الأرض غطاء ومن ظهرها غطاء وأنادي يا أهل القبور محيط من الدنيا آثاركم وما محيت عنكم أوزاركم وسكنتم دار البلاء فتورمت أقدامكم. قال ثم يبكي بكاء شديدا ثم يميل إلى قبة فيها قبر فينام في ظلها. Ni tuan kita ni bawa satu cerita yang berlaku ke atas orang soleh. Dan cerita ni panjang. Cerita ni semua sekali kesimpulan dianya nak sebut bahawa amalan yang dibuat oleh orang hidup ni ada kesannya kepada orang mati. Kalau dia sejauh mana cerita ni sah atau tidak, itu tak dapatlah kita nak tentukan. Satu orang nama Haris bin Nabhan kata dia, satu kali aku keluar kepada tanah perkuburan. Lalu aku pergi mengatik lah, kita panggil sini fa'urahim, maknanya aku istighfar, mengatik, berzikir kepada ahli kubur. Tidak berzikir juga, belah seorang terhadap ahli kubur ni. Wa atafakkaru, aku mikir, wa tabiru, aku dah ambil pelajaran, wa anzur ilayhim, dan aku duk perhati pada ahli kubur tu. Maka aku duk berasa, aku teringat seorang orang ni goleh hari ni tidur, tak ada kecek apa dan tak ada melawak sebelah kubur ni, tak tanya khabar kubur di sana. Dia duk berasa dia seorang dia bila tengok orang ada goleh hari. Lalu kata dia, aku pun manggil, aku kecek seorang, hei ahli kubur, sebanyak mana benda yang kamu buat di muka dunia itu tak ada habis dah, ni kucah darah lain habis dah. Tetapi dosa kamu tinggal tu duduk belah tu juga, tak apa-apa, tak hilang-hilang. Dia kecek dengan kubur. Dan kamu duduk ni darul bala, fatawarrabat aqdamukum, kamu duduk dalam tempat dunia, tak kaki-kaki kamu menjadi bekok buat kerjanya. Hasilnya akhirnya lepas tu duduk belah mari, dia pun teriak seorang, teriak ngesok. Akhir sekali berasa letih, dituduh di bawah sebuah wakah, lalu tertidur. Dia duduk bawah wakah, tidur. Aku baca hak mari sajalah, panjang doa. Kata dia, tengah-tengah aku duduk tidur di tepi kubur ni, tiba-tiba aku berasa mimpi gitu, mimpi seakan-akan ada orang duduk latung orang, supaya orang duduk goda orang tu kubur. Aku mimpi bahawa satu orang mari goda tu orang kubur, dan aku duduk tengok kepada kubur tu dengan keadaan rata duduk tekuk. Di waktu dia kena goda tu, tekuk dia kena rata. Dan muka dia tu hitam, butir mata tu biru, sambil meraung, sambil tepi, ya waili madza halabi law ra'ani ahlu dunya. Bila-bila dia kena goda tu, dia teriak dan tubik di mulut. Bila-bila teriak, dia kata, Allah, belah manalah aku kalau orang duduk atas dunia ni tengok kat aku. Lelah ni orang hak hidup dalam muka dunia tak nampak aku, tapi kalau salah hak hidup ni tengok kat aku, belah manalah jadi. Betullah orang tu tidak akan berani lagi buat maksiat pada Allah Ta'ala selama-lama. Kalau orang hidup ni tahu keadaan aku kena rata, ada kena sendung, pada tu kena godai, tak ada orang dalam muka dunia ni hak berani nak buat maksiat. Tulibtu wallahi bil ladzati fa'awbaqatni wa bil khataya fa'aghraqatni fahal min syafi'in li. Kata dia, aku duk cari benda lazat dalam muka dunia. Nak sedap makan, nak sedap minum, nak sedap pakai, nak sedap berumah, nak sedap kecek. Semua benda mak nikah hak sedap ni aku cari belaka. Ada yang aku suruh cari, akhir sekali benda sedap tu menjamaikan aku. Sepatutnya bila benda sedap tu boleh ke aku, gak sedap lah terus minggu.
Tapi rupa-rupanya benda sedak di muka dunia tidak lama. Akhirnya benda sedak tu pula terbalik jadi benda munuh. Wabil khataya fa'araqatni, dan aku duk cari dengan benda-benda kesalahan siapa aku ni lemah dalam dosa. Fahal min syafi'in li aw mukhbirin ahli bi amri. Maka katanya si banyak tak ada ko orang tolong aku ni, ataupun aku orang tak ada ko satu orang tolong siapa perihal aku ni kepada anak buah aku darat. Tu dia dengar lagu tu dalam mimpi dia. Kemudian apa dia begitu, fastaiqaztu mar'uban. Aku pun terjaga dengan keadaan ketar, dengan keadaan takut. Hampir-hampir hati aku ni cabut daripada dada, takut doa. Lalu aku balik kubur dengan keadaan sepanjang-panjang malam aku duduk tidur tu, duduk teringat balik semula kepada aku dengar di kubur tadi. Setelah bangun pagi esok, biasa nak pergi pula aku, kata dia. Perangai manusia ni pasal lagu tu, tempat-tempat hak gerung gitu dia suka kan. Dia pergi jenguk. Kata bangun pagi esok aku basah lagi pula Pergi pula. Atas dasar boleh jadi bila aku sapa sana, aku jumpa dengan mana-mana orang yang pergi melawat kubur supaya aku boleh beritahu ke dia benda apa aku tengok kemarin. Qala fabadaitu ila al-makan alladhi kuntu fihi bil amsi. Lalu aku bangun pagi esok pergi pula ke tempat yang aku duduk nyanyi ahadan, tapi pergi sana tak ada jumpa seorang habuk pun. Bila tak ada jumpa apa pun, fa akhadhani an-nawm fanimtu, maka aku puas ngantuk tidur pula. Fa'idan ana bi sahibil qabri. Tahu-tahu bila tidur, mari pula gambar mimpi tu yang kubur dengan keadaan dia kena heret susah, dan wa yaqul ya wailatah madza halabi. Bila kena heret susah tu yang kubur hok dia mimpi dah kemarin tu, bila raung, bila teriak, dan bila dia sebut madza halabi, gapolah apa nak jadi aku ni, apa sudah ni mari heret susah kat muka gini ni. Sa'a fid dunya amali wa tala fiha ajali hatta arada alayya rabbul albab. Atas muka dunia itu aku mengakulah bahawa amalan wuduh, umur aku panjang, dan sepanjang-panjang umur aku, dan dengan umur aku yang begitu panjang itu aku tidak guna untuk membaiki diri aku. Cuma siapa Tuhan ni marahlah kepada aku. Falwailuli illam yarhamni rabbi. Maka apa nama ni, jahannam aku kalau aku ni tidak dikesian belah oleh Tuhan. Bila begitu fastaiqaztu wa qad tawallaha aqli. Maka aku terkejut pula, kata Haris ni terkejut pula dengan keadaan akal aku jadi gapo panggil, jadi serba salah. Dengan keadaan walah makna jadi kebangungan. Aku jaga dengan keadaan bangun kerana benda aku tengok dan benda aku dengar. Tengok dalam mimpi dan dengar dalam mimpi tu. Fabasyaitu ila dari, maka aku tak sedap duduk balik ke rumah. Balik ke rumah malam tu, sepanjang-panjang malam aku duduk batu pula, duduk ingat gapo dionya, apa maksud aku bila kubur dengar lagu tu. Bangun pagi esok betul pula. Masuk lagi pula Bila-bila takut, bila-bila nak pergi pula. Pergi pula atas rasa takut-takut ada orang pergi ziarah kubur, boleh aku cerita kepada orang tu. Tiba-tiba pergi sana jenuh pula. Bila-bila ada tunggu orang gitu ngatuk jenuh pula. Bila jenuh, tahu-tahu aku jumpa pula orang tu juga qad qurina baina qadamai. Setelah dah dia pasung, kaki dia kena pasung kedua belah. Aku jumpa tu aku kubur dia keadaan kaki dia kena pasung kedua belah. Wa yaqul ma aghfala ahla dunya anni. Bila-bila kena pasung tu, bila-bila dia duduk teriak, dia kata Allah, puak-puak duduk atas dunia ni tak ingat sikit abuk nak aku. Dua fa'alayya azab aku ni telah diganda begitu hebat, wa taqatta'at anil hiyal wal asbab, dan walaupun azab aku ni dilipat ganda oleh Allah Ta'ala dalam kubur ni, tapi sebarang halos, sebarang punca untuk nak suruh nak wayak pada orang datang tak ada sabut. Wa ghadiba alayya rabbul arbab wa ghulqa fi wajhi kulli bab. Tak ada sebarang lubang, tak ada sebarang saluran untuk membolehkan aku ni tolong siapa cerita aku ni kepada dan muat darat ni di atas tanah, di atas bumi ni. Falwailuli illam yarhamni. Maka jahannamlah aku kalau begini keadaan, kalau sekiranya Tuhan tidak kesian belah kat aku. Bila begitu fastaiqaztu min manami. Aku terkejut pula, jaga mar'uban, dengan keadaan gerung, keadaan ketagunya. Wa hamantu bil insiraf, ketika aku ambil keputusan nak balik ke rumah lah. Tiba-tiba faizan bisalati jawarin qad aqbalna. Bila dekat nak balik, tiba-tiba mari tiga orang budak.
3 orang budak tina kecil-kecil. Fataba'atu lahunal qabri. Mari tuju pada kubur tempat aku duduk tidur saat ni. Maka aku bila tengok budak tina mari, aku pun lari. Lari daripada budak tu. Watawaraitu. Tidak lari balik, tak lari aku duduk nusuk balik mana-mana. Likai asma'a kalamahunna, tujuannya supaya aku nanti tak dengar budak-budak 3 orang ni kecil berapa. Nah, fataqaddamati surah. Dalam ramai-ramai tu hak kecil sekali belum kecil. Hak kecil sekali. Wa waqaftu 'ala al-qabri, dan aku berdiri atas kubur. Wa qalat assalamu alaik. Oh Allah, bapa duk tanya benda hak tak belaga ni. Nak sakut tak boleh. Tanya benda hak yesterday duk mengajar tu baru gitu. Tanya benda ni enggak. Orang akak saya dia minta tambah apa ni ayam goreng mana boleh cantik. Nak tambah saya sudah, jangan tambah pun lain. Baiklah. Mari anak hak kecil seorang. Apa ni budak 3 beradik hak kecil dulu belah. Dia mari dia belah, dia kata assalamualaikum ya abata. Dia bersalam pada ayah dia. Rupanya hak mati ni ayahnya budak 3 orang. Assalamualaikum ya abata. Tadi salamlah untukmu wahai ayahanda. Kaifahudu ukafi madja'ika. Setara mana ayah tidur di neraka. Duk kecek dengan ayah dia hak mati dah kubur. Ayah tidur di neraka. Wa kaifa qararuka fi mawdi'ika. Belah mana sedak kau duduk ayah. Zahabta anna biwuddika. Kata dia sekat ayah mati ni tak ada lah tempat amu nak manja. Katanya anak kecil ni nak manja tak ada lah. Wa qata'at anna su'aluka. Dan putuslah hubungan kami nak minta pitih. Kau nak minta gapo tak ada. Tak ada tempat nak minta lah, katanya anak kecil. Fama asyadda hasratana alaika. Alangkah sedihnya kami, kata dia, terhadap kematianmu, kata anak kecil. Thumma bakat. Patutnya teriuk budak, teriuk ngisok. Dia belah dulu, patutnya teriuk. Sebab kita dengan Tuhan juga lah. Bang subuh kita ni dia belah. Sampai akhir sekali kita teriuk. Summa taqaddamat bintan. Lepas tu sudah hak ni teriuk pula, mari hak lain pula. Kakut 2 orang ni. Fasallamata 'ala al-qabri, maka kedua-dua ni bersalam pada ayah dia dalam kubur. Summa qalata, kam dia kata hak 2 beradik ni, hadza qabru abina syaqiq alaina. Ni lah kata dia kubur ayah kita yang masa dia hidup hari tu gak sayang kita, warrahimi bina, dan cukup simpati dengan kita. Masakallahu bi malaikati rahmati. Hei ayah, amba minta doa supaya Allah Ta'ala ditemani oleh malaikat rahmatnya. Amba minta doa Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala turun apa malaikat di langit supaya turun teman ayah. Wa sarafa anka adabahu wa niqmatahu. Dan minta Allah Ta'ala, amba minta pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala waktu turun malaikat untuk nak teman ayah dan untuk nak pelindung ayah daripada azab kubur. Ya abata, jarat ba'daka umurun law ayantaha la'auhamatka. Kata dia, ayah, lepas pada ayah mati ni banyak perkara-perkara berlaku yang kalau ayah ada sama dengan amba, kata dia, tentulah ayah susah hati tengok. Walau tala'ta 'alaiha la ahzanatka. Kalau ayah tengok benda ni, tentulah ayah duka cita. Kasyafar rijal wujuhana wa qad kunta anta satartaha sitraha. Kata dia, banyak dah orang datang buat keranak kambo, dia buka muka ambo, sedangkan waktu ayah hidup hari tu ayah lah jun tutupnya. Dia buka, maksud buka muka tu berapa Allah alam lah. Boleh jadi budak-budak jantan, budak-budak belia-belia ni buka dia semati, ataupun orang-orang yang hidup atas dunia ni tidak berasa kesian belah pada anak yatim, yang menyebabkan anak yatim ni kena buat kerja sendiri gitu begini, yang menyebabkan terbuka muka dia. Tu rayuan dia kepada ayah dia sudah mati. Baiklah, kawan duduk dengar ni, kalau duduk mimpi tadi duduk dengar, dia dengar budak-budak kata berapa. Fabakai lima sami'tu kalamahunna. Kata dia, aku jadi teriuk. Aku ni bila dengar budak 3 beradik duk belah kata aku bucuk dia ni, aku teriuk sorang tempat aku duk menusuk, kata dia. Summa qumtu immusi alaihinna. Kemudian aku berbikah bangun cepat-cepat. Aku bikah bangun cepat-cepat pergi jumpa budak 3 orang ni, fasallam tu alaihinna. Maka aku beri salam kepada budak ni. Wa qultu lahunna, dan aku kata pada budak ni, ayyatuhal jawari, innal a'mala rubbama qubilat wa rubbama ruddat ala sahibiha. Kata dia, wahai anak-anak puteri semua, kata dia,
Kata dia, aku nak rayak sepatah. Amalan yang manusia buat di muka dunia ni kadang-kadang Tuhan terima dan kadang-kadang Tuhan tolak. Dan Tuhan tolak balik. Fama kana amalu abi kunnal mukhallad. Sekarang aku nak tanya mu ayah mu waktu dia hidup waktu dia buat berapa? Dia buat berapa? Kerana akunya acak kali benar mimpi. Turut mimpi ayah mu-nya kalau aku rayak mu pusing aku pusing balik kata dia. Kalau aku banyak kali aku tengok ayahmu ni. Jadi ketika ayahmu hidup tu dia buat apa dia? Qal Haris. Katanya tuan apa ni? Tuan Junipi ni, falamma sami'na kalami kasyafna wujuhahun. Setelah budak-budak tiga beradik dengar aku tanya, begitu dia pun buka kain tudung wa qulna ayyuhal 'abdus salih wa man ladzi ra'aita. Katanya budak tiga beradik kata dia, wahai Tok Lebah. Dia panggil Tok Lebah kepada kawan ni, dia tak tahu nama berapa. Budak tiga orang tanya, "Hei Tok Lebah, gapo hok tu ayah kita panggil, gapo hok tu ayah tengok?" Qultu lahunna, aku pun kata, li salah satu ayamin, kata dia, aku 3 hari berturut-turut aku duduk pergi mari di kubur ni, aku dengar suara penukul dan aku dengar suara rata dalam kubur ni. 3 hari berturut-turut aku duduk ulang-alik tu, aku dengar suara tukul supaya duduk latung kepala, duduk latung kayu berah bunyi lekung-lekung, dan aku dengar suara rata, orang dia kata. Baik. Apa nama ni? Falamma sami'na dzalika minni qulna li. Setelah budak-budak adik buat apa ni, budak 3 orang dengar kata dia pun 3 orang ni kata tak apalah kata dia. Jadi budak ni tidak gaduh teriak. Dia kata insya-Allah moleklah, kita kira molek sudahlah kata budak ni. Dia nak kata uduh malah sajalah ayah dia. Dia kata tak apalah, kita kira moleklah, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan ayah aku. Nahnu naqdul awtar wa na'muru dunya wa abuna yuharraqu bin nar. Dia pusing ke mana apa kata dia, kita hidup dalam muka dunia, gapo ajak kita nak makan boleh makan, ajak nak tidur boleh tidur, ajak nak makan boleh makan, tapi wa abuna yuharraqu bin nar, tapi ayah kita kena bakar dengan api. Jadi kita duduk dalam muka dunia tak sedar kata dia, nak bangun pagi makan, nak tidur, nak kecil berok, semua hajat Tuhan beri belaka, tapi kita tidak sedar ya rupanya ayah kita sedang dibakar dengan api dalam kubur. Wallahi la qarrabina qarar wa la dhammatna li ladzatil 'aish dar aw naqdar al-jabbar. Kata dia, kalau setara tu demi Allah mulai daripada sekarang mata tidak akan kejar rapat dan hidup makan tidak akan kenyal lepas ni, kacauan juga kita akan minta berdoa terus menerus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pakat 3 beradik kata dia, kalau setara ni boleh kita duduk sepaskala, kita mesti guna juga masa kita ni, kita mesti berdoa pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamatkan ayah kita. Fala'allahu an ya'tiqa abana wa yaqdul nar, maka boleh jadi Allah Ta'ala akan merdekakan ayah kita. Merdeka maknanya potong nama ayah kita daripada senarai ahli neraka dan dia lepas daripada api. Summa madaina, pada dia berjanji dengan adik-beradik dia, kata dia akak pergi budak-budak ni balik. Tak apalah. Qala Haris, kata kawan ni pula, maka aku balik sama aku tidur malam tu. Falamma asbahtu, bila bangun pagi esok aku pergi pula kubur. Fajalastu, maka aku duduk kat kubur tu. Faghalabani naum, maka mari masa mengatuk di luar pula. Fanimtu, tiba-tiba aku pun jenera. Bila dia faizan bisahabil qabri, tiba-tiba aku jumpa pula dengan tuan kubur tu. Jumpa dia keadaan husnun wa jamalun, rupa comel, rupa cantik, di kaki kedua belah kaki pula ada kasut emas, dan bersama dengan dia pula hurun wa ghilman, ada bidadari lah, ada bidadari biru, bidadari hak timur, bidadari hak jatah. Dia bidadari dua. Kita orang Melayu panggil anak bidadari ni hak timur belaka dari dia ni. Lepas tu orang jatah nak marah, demo seorang boleh dari timur kawan, apa dia? Dia bidadari ni ada dua. Bidadari jantan, bidadari tino, bidadari lelaki, bidadari puan. Hur, hak puan, ghilman, hak lelaki. Qala Haris, fasallamtu alaihi. Jadi Haris hak dia mimpi ni, bila dia tengok kawan ni berubah keadaannya pada skala, dia pun bersalam. Wa qultu lahu rahimakallah man anta. Dia ni bertanya dah, tanya dalam mimpi ni, man anta, siapa pak cik ni? Jangan sangat pakai kasut tumah. Kalau kasut tumah gak
maka hodok atas kepala atas tubuh gapo yang tak ada dia. Kita mah besar lawik tu pun tak jauh saya. Dia akhirat kelak mah tu duk kaki orang. Qala ana ar-rajul alladhi ayanta min amri ma ahzanaka wa tala'ta minhu ala ma afja'aka. Kata dia, kalau mu nak tanya aku ni siapa dekat akulah orangnya yang kamu tengok hari tu, mu tengok aku jam hari tu makna kemari dulu kah? Mu tengok benda yang merusing kamu dan kamu tengok benda yang menyusah ke kamu. Akulah orangnya. Tukar keadaan. Jazakallahu khaira. Allah Ta'ala lah bala baik padamu. Kata si mayat tu kepada kawan ni. Wa qultulahu wa kaifa haluka? Aku pun kata, tanya dia balik. Belah mana jadi lagu ni pula ni? Baru 3 hari baru ni aku tengok kata duk tekuk. Pamu kena godang, bunyi kena latung dengan tuku. Belah mana jadi gini? Kata dia gini, lamma tala'ta alayya, setelah mu duk perhati kat aku, setelah mu tengok keadaan aku, dan kamu beritahu anak-anak aku dan anak aku hak tino kemarin, yang keadaan aku, arayna abdanahunna wa asbalna syu'urahunna wa darra'na limaulahunna wa marra'na khududahunna fi turab wa ahmalna dumu'ahunna bil istikar. Kata dia masalahnya gini, bila mu cerita keadaan aku ni kepada anak aku 3 beradik kemarin, dia balik ke rumah tu yang teriak juga, nya tahu kain tak tahu warna, nya gebel-gebel rambut, ambil dia turun tanah, ambil debu ala muka dengan tujuan nak tunjuk using dia kepada Allah Taala. Hanya lagu tu. Jadinya berdoa juga, nya teriak juga habis siapa kau setengah tu ambil abu, umur muka. Nak tunjuk dia ni itu aku hina dinonya aku, kalau mu tidak tak apa dah suara aku gak. Aku duduk dah ni lah kata dia. Tu. Dia royak, kawan ni royak. Cerita anak dia bila balik ke rumah. Ni minal aziz al-ghaffar. Dan anak-anak aku 3 orang ni minta juga heboh pemberian daripada Tuhan yang maha gagah lagi maha pemberi. Pada tu faghfira liyadzunubu wal auzar, ia menyebabkan Tuhan pun habis dosa aku kerana anak aku 3 beradik tu teriak sungguh-sungguh, guling teriak ngesak-ngesak lah minta pada aku, minta pada Tuhan supaya Tuhan pun dosa aku. Wastanqadhani min nar, Allah Taala pun lepas aku daripada neraka, wa askanani darul qarar bi jawari Muhammadil Mukhtar, dan Allah Taala letak aku dalam sebuah dalam syurga di dekat dengan Nabi Muhammad yang Mukhtar, yang terpilih. Fa idza ra'aita banati, ulih itu katanya dia ni, bila mu jumpa balik dengan anak-anak tina aku tu, fa'alimhunna bi amri, tolong royaklah dia tentang keadaan aku lah ni bertukar dah. Tukar keadaan dah kerana titik peluk kerana apa-apa yang teriak tangis dia. Wa ma kana min qissati, dan murayaklah cerita aku lah ni atas kepala apa ni kaki aku pun mah dah pakainya dekat dengan Nabi Muhammad. Tujuannya liyazula anhunna rawahunna, tujuan supaya hilang duka cita dia, wa yufariquhunna huznuhunna wa yufariquhunna huznuhunna, supaya apa ni rusing rinyah tu hilang daripada dia. Wa tu'allimhunna anni qad sirtu ila jannatin wa hurin wa miskin, dan muwayaklah dia bahawa aku lah ni berpindah dah daripada neraka ke syurga sekalinya bidadari wa miskin ni kita panggil kasturi, penebang sedap lah kita panggil apa, minyak apa ke berapa wakafur wa indi ghilmanun wa surur, dan wayaklah dia bahawa aku budak-budak hak duk layan aku ni berderu penuh keadaan suka belaka, wa qad afa 'anil azizul ghafur, dan Tuhan yang maha gagah lagi maha apa ni telah maaf belaka kesalahan aku kerana berkat teriak tangis mu 3 beradik ni. Katanya ayah dia pesan kepada orang ni. Fastayqaltu farihan masrura. Katanya Haris, maka jagalah aku ni keadaan suka cita. Ni peedah orang beranak ramai. Lagi ni kan. Peedah orang beranak ramai serta anak pula anak soleh. Hak demo tak si beranak ramai duk makan pi rancang keluarga lah bergapo tu, dia duk fikir sekat dunia. Dia tak ada fikir akhirat, sedangkan anak ni merupakan modal. Sepatut doa daripada mulut anak. Nak kata berapa bukti-bukti hilang dosa daripada pok dalam kubur. Tapi ni duk ajarlah pada kita ni, kalau anak ramai tak boleh sekolah, kalau anak ramai tak cukup makan, kalau anak ramai jadi sakit. Jadi laksana tanggungjawab kita, tanggungjawab anak-anak kita ni atas kita 100%, tak ada sangkut paut Tuhan sikit abuk.
dah berapa kau tidak syirik. Inilah pahaman syirik yang dimasuklah kepala kita sikit-sikit oleh pokok-pokok iblis, pokok-pokok Yahudi. Kalau dengar dia ni apa kat anak-anak ramai ni 3 orang anak baru. Bila-bila 3 orang anak baru boleh setara tu baru. Boleh setara tu. Pada anak-anak tinu. Anak tinu zaman hari tu bukan ngaji setara mana sangat. Tapi dengan sebab dia sayang kepok dia rusing dengan kata apa dia masuk neraka tu, dia berguling, dia gelepar, dia teriak, tangis, minta juga dengan Tuhan supaya Tuhan tolong ampun dosa. Akhir sekali ayah dia laku bunuh, bertukar keadaan daripada neraka pada syurga. Baiklah. Kata dia bila aku jaga balik, jaga ni keadaan suka hati. Bila terjaga, dah tengok mimpi lagu ni, jaga-jaga suka hati rasa segar. Kerana hok aku tengok dan kerana aku dengar lagu kubur tu. Pada tu aku pun summa wadaitu ila dari, maka aku balik ke rumah aku lepas pada mimpi balik semula. Dia tidur malam. Dia tidur malam bangun pagi esok tu, puasa lagi pula ke rumah. Puasa lagi pula ke kubur. Fawajatuhun nahafiyatil aqdam. Maka bila aku pergi kubur, aku jumpa budak 3 orang ni pergi dengan keadaan kaki ayah. Ni keadaan berkaki ayah. Ya orang Arab kaki ayah ni, kalau kita berjalan kaki ayah tak berkasut, arti kita rusing ke tu. Kita habis rusing. Tidak kaki ayah kerana miskin, tak kaki ayah nak tunjuk hina dina. Nak tunjuk hina di depan Allah. Jadi budak-budak ni pergi kubur tu tidak lagi dengan maka comedok, pergi dengan kaki ayah gapo nak tunjuk Tuhan itu aku rusingnya, aku duduk atas dunia dengan keadaan ayah aku duduk keadaan lagu tu dah kubur. Fasallamtu alaihinna, bila sampai kubur aku beri salam kepada budak 3 beradik ni, wa qultu lahunna abshirna. Aku berkata kepada budak ni, anak-anak belakang mek 3 orang ni, gembiralah mu. Kenapa? Kerana aku tengok ayahmu dalam mimpi aku duduklah keadaan selamat, dalam keadaan ibarat kat raja lah, sepuluh raja yang berdolak lah kita panggil. Allah Ta'ala telah beritahu pada ayahmu beritahu pada aku bahawa Allah Ta'ala telah mustajab doamu belaka, dan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan usahamu, teriak tangismu, guling galakmu tu. Waqad wahaba lakunna abakunna, dan Allah Ta'ala beri belaka sebanyak mana benar hak meminta untuk ayahmu tu. Fashkurnahu ala ma aulakunna, oleh itu hendaklah kamu syukurlah kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala buat lagu tu kepada ayahmu. Bila dengar gitu, bila dengar kawan doa ayat, maka hak adik sekali tu kecek. Doa. Allahumma ya mu'nisal qulub, wahai Tuhan yang menjinakkan segala hati, wa ya satirul uyub, wahai Tuhan yang menutup segala kemaluan manusia, wa ya kashifal kurub, hei Tuhan yang melepaskan segala bala, wa ya ghafiral dhunub, hei Tuhan yang mengampun segala dosa, wa ya alimal uyub, hei Tuhan yang mengetahui segala bala gaib, wa ya mublighal amal matlub, wahai Tuhan yang menyapakan segala cita-cita yang dicari-cari, qad alimta ma kana min mas'alati, mu memang tahu benda apa benda aku nak minta Allahmu, wa raghbati, dan keinginan aku, wa i'tizari, dan minta maaf aku, fi khulwati, dalam masa aku duduk seorang, wa istiqalati min dhillati, dan mu tahu bagaimana aku minta Allahmu supaya mu tolong tarik balik kesalahan aku, wa tanassuli min khati'ati, dan mu tahu bagaimana aku keluar daripada kesalahan aku, wa anta Allahumma ta'ala muhimmati, dan muhi Tuhan maha tahu akan cita-cita aku, wal muttali'un ala niyati, dan mengetahui akan niat aku, wal alimu bi tawiyati, dan maha tahu akan isi perut aku, wa maliku raqabati, dan yang menguasai tubuh badan aku, wal akhidhu bi nasiyati, dan yang duk pegang rambut aku. Pegang rambut maknanya berkuasa penuh lah. Wa ghayati fi talibati, dan mu tahu bahawa mulah cita-cita aku dan doa aku, wa rajai, dan harapan aku, inda syiddati, bila aku kena susah, wa mu'nisi fi wahdasi, dan mu pun tahu bahawa akulah melatihmu supaya mu teman aku dalam masa aku duduk seorang, wa rahim ibrati, dan mu tahu bahawa mulah orang yang kesian belah terhadap air mata aku yang bercelurah, wa muqilu israti, dan mulah yang memustajabkan doa aku,
fa in kuntu qassartu amma amartani, kalau sekiranya mu tahu bahawa aku ni cuai akan suruh hak mu suruh, wa rakibtu ila ma anhu nahaitani, dan aku buat benda yang mularang aku, fa bihulmuka hamaltani, maka itu aku minta dengan lemah lembutmu, aku minta mu bau aku, tapu aku. Walaupun aku buat benda salah, tapi dengan sebab mu tahu aku ni lemah gitu gini, maka aku minta mu tolong tapu aku, apa ni, dengan sebab mu ni orang yang lemah lembut, tak erti bawah kat orang. Wa sitrik maknanya dengan sifat mu yang suka tutup kemaluan orang. Mu ni walau belah mana hamba mu salah gitu gini pun ada sifat mu bahasa Persia tudung, tak boleh malu, tak boleh orang tengok. Oleh tu Tuhan kata dia ni, hak kata adik ni, fabi ayyi lisanin azkuruka, lidah mana lagi Tuhan aku nak sebut mu. Baik doa mana tak ada lidah dia aku nak buayak kebaikan mu. Wa ala ayyi ni'amika ashkuruka, nikmat mana Tuhan aku nak pilih untuk nak syukur kamu. Tengok ni, ingat ke nikmat ni, syukur. Nikmat tu pun besar, nikmat ni tak ada arus nak jamu. Nikmat mu comel-comel berlaku, besar-besar berlaku, tak ada aku nak tuju untuk aku nak terima kasih. Semua tu boleh terima kasih berlaku kamu. Daqa bi kasratiha tar'im, apa orang panggil, dengan sebab nikmat banyak doa ni menyebabkan tangan aku tak ada arus nak cekor, tak ada arus nak bau ni bercelurah luruh daripada tangan aku, kata dia. Faya akramal akramin, hei Tuhan yang habis beliau daripada segala orang beliau, wa muntaha ghaiyatit talibin, dan penyudah cita-cita orang cari Tuhan, wa malika yaumiddin, dan Tuhan yang memiliki hari akhirat, alladhi ya'lamu ma ukhfi fi dhamir, Tuhan yang tahu benda aku selindung dalam hati aku, wa yudabbiru amra as-saghir wal kabir, dan Tuhan yang tadbir urusan hak kecil dan urusan hak besar. Fa in kunta qadaital hajati fadlika, oleh itu hai Tuhan, kalau mu ni sanggup tunai hajat aku dengan limpah kurniamu, wa syafa'tani fi abdika, dan kamu kesiablah aku dalam keadaan aku ni aku jadi hamba-Mu, faqbidni ilaika, aku minta mu matilah aku lon, lalu kata dia. Situ duduk dia gaya Tuhan, dia puji Tuhan. Kata dia akhir sekali, kalau sekiranya mu ni sanggup terima permintaan aku nak minta soalan supaya mu mati, aku nak duduk sekali dengan ayah, kata dia. Faqbidni ilaika wa anta ala kulli syai'in qadir, kerana mu berkuasa penuh. Thumma sarkhatan faraqatid dunya, lepas tu dia merau budak ni, apabila dia doa akhir sekali bertepik yang menyebabkan mati dunia, rahimahullah alaiha. So kecil. Qala thumma qamat as-saniyah, lepas pada mati adik kecil ni, lepas dia menajak gitu atas kubur, kecil pula hak kakut sikit. Fanalat bi'ala sautiha, maka dia manggil merau dengan habis dia suara. Ya Rabbi farrij kurabi, hei Tuhanku, ni laungan dia. Hei Tuhanku, tolonglah lepaskan hajat kusingnya aku. Wa khallis minasyaqqi qalbi, dan kamu bersihkan hati aku daripada syak. Ya man aqamani min sar'ati, hei Tuhan yang sanggup menyedarkan aku semula lepas pada aku pasal. Wa aqalani min afrati, dan Tuhan yang sanggup maafkan kesalahan aku setelah aku bersalah. Wa dallani min hayrati, dan sanggup tunjuk aku daripada kebingungan aku. Wa a'anani fi syiddati, dan Tuhan yang sanggup tolong aku ketika aku susah. In kunta qabilta da'wati, sekiranya kamu sanggup makbul doa aku, wa qadaita hajati, dan kamu tunai hajat aku, wa anjahta talibati, dan kamu jayakan permintaan aku, fa alhiqni bi ukhti, maka tolonglah mu letak aku sekali dengan adik aku hak mati tadi. Summa sahat, waktu dia tepik faraqatid dunya, dengan sendiri tepik yang menyebabkan dia ni mati daripada dunia. Dua orang mati. Qala thumma qamatis salisah, kemudian bangun pula hak yang ketiga pula, adik hak akhir sekali. Fanarat bi'ala sautiha, maka dia manggil meraung ke Tuhan dia dengan habis dia suara. Ya ayyuhal jabbarul a'zam, wahai Tuhan yang maha gagah perkasa. Wal malikul akram, dan wahai Tuhan yang ibarat raja yang maha baik. Al-alimu biman sakata wa takallama, Tuhan yang maha tahu orang hak kecil dan orang hak duduk dia.
lakal fadlul azim, untukmu lah kelebihan yang maha besar, wal malikul qadim, dan raja yang qadim, wal wajhul karim, dan wajah yang mulia, al azizu man a'zaztahu, orang yang mulia itu ialah orang yang memuliakan dia, wal dhalilu man azlaltahu, dan orang yang hina itu ialah orang yang kamu menghinakan dia, wasyarifu man syarraftahu, dan orang mulia itu ialah orang yang kamu muliakan dia, wasa'idu man as'adtahu, dan orang bertuah itu ialah orang yang kamu tuahkan dia, wasyaqiyyu man ashqaitahu, dan orang celaka itu ialah orang yang kamu celakakan dia, wal qaribu man adnaitahu, dan orang rapat denganmu itu ialah orang yang kamu hampirkan dia, wal ba'idu man ab'adtahu, dan orang jauh itu ialah orang yang kamu halau jauh, wal mahrum man haramtahu, dan orang yang tak nasib baik itu ialah orang yang kamu hamak dia, wal rabihu man habtahu, dan orang laba itu ialah orang yang kamu beri nikmat kepada dia. As'aluka bismikal azim, aku mintalah daripadamu dengan berkat namamu yang maha besar, wa wajhikal karim, dan wajahmu yang maha mulia, wa ilmikal maknun, dan dengan berkat ilmumu yang terpendam, alladhi ba'uda an idrakil afham, ilmumu yang jauh daripada manusia nak erti, wa ghamada an munawalatil awham, dan sulit daripada untuk nak dapat dimengerti oleh manusia. Bismikal-ladzi ja'altahu 'alal laili fadaja, dengan berkat namamu yang bila kamu letak di malam maka malam jadi gelap gugup, wa 'alan nahari fa'adha, dan berkat namamu yang bila kamu kata ke siang hari maka siang hari jadi cerah terang benderang, wa 'alal jibali fadakdakat, dan berkat namamu yang bila kamu letak di bukit-bukit menjadi gegar, wa 'alal riyahi fatanatharat, dan berkat namamu yang bila kamu letak pada angin jadi bertiupan, wa 'alas samawati fartafa'at, dan berkat namamu yang bila kamu letak di langit jadi naik tinggi, wa 'alal aswati fakhash'at, dan berkat namamu yang bila kamu letak pada suara jadi khusyuk, jadi tenang, wa 'alal malaikati fasajadat, dan berkat namamu pada malaikat yang menyebabkan malaikat jadi sujud padamu. Allahumma inni as'aluka in kunta qadaita hajati, hai Tuhan, kalau nak tunai hajat aku, wa anjahta talibati, dan kamu nak luluskan permintaan aku, fa alhiqni bi sawahibati, maka tolonglah kamu bawa aku bersama, leke aku bersama dengan adik-beradik aku mati dah tu. Thumma sahat sayhatan faraqatid dunya, lepas tu dia bertepik yang menyebabkan pada tu dia pansai mati. Kemudian itulah akhirul hikayah, itulah sud hikayatnya. Jadi kesimpulan tu yang kita nak rakyatnya, bahawa manusia dalam kubur dapat manfaat daripada doa manusia hok atas daratan atas tanah ni. Dan memanglah amat disebut dah hari tu sunninya tidak khilaf. Hak tidak khilaf di antara ulama kita ialah masa doa. Doa kita hidup ni semua sekali mengaku belaka seluruh ulama di seluruh dunia Islam ni, bahawa kita hidup bila kita berdoa pada orang mati, maka doa kita tu ada kesannya. Baki lagi hak lain maka umum kata begitu, kata begini. Jadi munasabah dengan ini kita berdoa para hadirin semua. Kita berdoa sebagaimana yang didoa oleh dalam Quran lah. Rabbana ighfir lana wal ikhwa wa Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman nasarana wa liman lahu haqqun alaina wa limashayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Wahai Tuhan, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang yang menyokong kami dan dosa orang yang ada hubungan dengan kami dan dosa semua segala mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslimin laki-laki, muslim perempuan, mana baik yang hidup, yang baik yang mati, tolonglah ampun segala dosa mereka itu. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ni ada soalan ni. Bapak tak sembahyang, boleh kau jadi wali kahwin anak perempuan? Kalau tak boleh, siapa yang patut jadi wali anak perempuan tadi? Ya, amat dah sebut sok mudah itu mula-mula kita ngaji tengok. Kita orang jadi tok lelaki orang, jadi bila kita bini, kita kena ingat bahawa bila kita ada rezeki Tuhan beri anak, kadang-kadang anak ni anak puan. Syarat nak jadi bila anak puan tu besar panjang nak menikah, maka wajib
atas pok jadi wali, tak boleh orang lain. Malaikat pok tak ada, barulah wali. Abad orang panggil. Selagi ada wali akrab macam pok, wali dia lah wali. Dan syarat orang nak jadi wali ni mesti adil. Adil jangan kita fikir adil dalam perbalahan. Adil dalam sebutan Melayu ni adil maknanya orang dalam ketika balah gak dia berjalan hukum yang adil. Satu yang kita ertinya. Sedangkan adil ni dalam Islamnya banyak dia punya makna. Termasuklah orang yang tidak fasik. Adil lawan bagi tidak jahat. Dan dalam banyak-banyak orang yang bila di antara orang yang jahat ialah orang tak sembahyang. Kerana orang tak sembahyang ni orang yang orang panggil tak ada turuh agama. Bila turuh agama tak ada, maka serba mak ni kau bala Tuhan ni tipu belaka lah. Kerana turuh ni kita buat untuk nak gapo dia? Untuk nak pelindung bala, nak pelindung panas, tari, nak pelindung hujan, nak pelindung gapo. Jadi nak boleh kelindung ni rumah kita kena latihan tak gitu kan. Bila kita tak sembahyang maka tak ada turuh pelindung. Bila tak turuh tipu tak kita lah belaka. Kalau bala pasik, bala kafir, bala munafik, bala gapo sebab ni kau mari belaka. Jadi bila keadaan pok tak sembahyang ni belah tu benarnya, maka bila dia jadi wali, bila dia jadi wali anak dia, jadi arti dia jadi wali dengan keadaan dia ni cuma puas dengan kupu, puas dengan ni patah serba mak ni kau kotor tak muka dunia ni hak Tuhan beri pada manusia, dia fikir belaka ketika dia menikah. Jadi amo nak kata orang lebih pada tu. Dia dengan kederat dia tak sembahyang tu Allah Taala nak pilih orang lain tak juga. Dia duk hak tu juga. Maknanya boleh jadi awal lagi kalau Allah Taala kata, kalau Tuhan kata kalau muda sembahyang kena cari orang lain lah. Boleh jadi ketika tu gak sedaklah orang tak sembahyang ni. Kau sedak kamu. Kalau tak sembahyang tak apa, kawan nak cari dia tu, cari dia ni. Tapi Tuhan tidak buat lagu tu. Supaya orang ni liko kalut, liko sibuk, liko berapa pun supaya juga. Arak Tuhan ni bila dia buat lagu tu supaya orang ni sembahyang terus menerus tak tinggal ada. Kerana dia ingat di rumah ni ada anak tino. Nak jadi wali gitu begini. Tiba-tiba manusianya buat tak serupa dengan Tuhan arak. Arak Tuhannya bila mu ada anak tino jadi wali juga mu kena mu. Tak ada apa pasti. Jadi mu kena sembahyang. Tiba-tiba kita tak sembahyang juga. Jadi banyak. Kita pun orang panggil dosa. Arak hak Tuhan letak tak kita pun kita tak madu. Jadi kita ni balance susu. Situ duduk. Jadi oleh mikir para hadirin semua. Bila kita ada anak tino kan. Dan bila wajib tak kita jadi wali kan. Kita kena ingatlah. Bahawa kita tengah duk jadi wali ni tidak mencukupi syarat. Bila tak mencukupi syarat, maka kita jadi menikah anak kita tu menikah dengan keadaan tak cukup syarat. Kalau tidur tak cukup syarat, kita marah tak cukup syarat tidur, maknanya jangan syarat tidur ni apa dia? Jangan bising. Jangan budak-budak bonga, jangan bertubuh nak itu syarat tidur. Jadi kalau kita tidur tak puas, kita marah ke bini, marah ke anak, marah ke berapa, makan tak puas hati, kita marah ke bini, marah ke berapa, buat kerja tak puas hati, kita marah ke tokil berapa. Takkanlah kita tak erti marah kita kalau kita menikah anak kita tak cukup syarat. Itu dia duduk. Anak kita pula bila menikah tak cukup syarat, nikah kada tawing kita tawing. Boleh anak esok pun cucu tawing pula membeki. Tawing jadi pas sudah tawing. Jadi benda ni yang para hadirin semua berat bendanya. Yang kita fikir aku jadi pok gak aku jadi wali. Iyalah pok betul tapi syarat demo tak cukup. Nak ambil orang lain Tuhan tak beri. Dia tak ada pokok dah padamu juga lah maknanya. Sudah juga.